Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk saya adalah hujan dari perspektif sains. Biar saya terangkan maksud hujan. Hujan bermaksud proses kondensasi wap air di atmosfer menjadi titisan air, dan apabila ia mempunyai berat yang cukup, ia akan turun semula ke permukaan bumi. Proses kondensasi atau kata nama lain ialah penguapan ialah perubahan keadaan jirim daripada gas kepada cecair apabila ia disejukkan. Ada dua proses yang mendorong kepada penurunan hujan. Pertama sekali adalah penyejukan udara. Penyejukan udara ni boleh mendorong kepada penurunan hujan apabila suhu di udara terlampau sejuk. Jadi air di dalam awan itu akan turun menjadi hujan. Yang kedua ialah penambahan wap air ke udara. Apabila terlalu banyak sangat wap air dalam udara ni, awan tu tak dapat menampung terlalu banyak wap air, jadi ianya juga akan menyebabkan berlakunya hujan. Selain itu, titisan-titisan air daripada awan ni boleh turun dalam pelbagai bentuk. Antaranya adalah air hujan, salji ataupun hujan batu. Proses turunnya hujan ni sangat penting kepada manusia, haiwan atau kehidupan yang lain. Ianya bagi memastikan air yang disejat daripada atmosfer ni turun semula ke permukaan bumi. Terdapat 4 jenis hujan yang saya dapat senaraikan. Yang pertama sekali ialah hujan gerimis. Hujan gerimis ni dia hujan rintik-rintik. Dia sangat sikit dan dia tak lama. Hujan yang sekejap sahaja. Kedua adalah hujan deras atau hujan lebat. Hujan lebat ni dia datang dengan ribut dan dia kilat dan gurun. Yang ketiga adalah salji. Hujan salji ni partikel air tu berubah menjadi ais yang lembut. Dia bukan ais yang keras. Okey, yang terakhir adalah hujan batu. Hujan batu ni adalah hujan ais, tetapi ais yang keras yang boleh mencederakan orang juga. Seterusnya ialah proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ni berlaku disebabkan oleh penguapan. Penguapan ni terdiri daripada dua. Satu ialah evaporasi, satu lagi transpirasi pun boleh. Okay, biar saya terangkan. Evaporasi ni adalah perubahan air daripada permukaan bumi ni ada air, jadi diserap, jadi disejat ke udara dan seterusnya ke awan. Kemudiannya adalah transpirasi. Transpirasi pula ialah perubahan air menjadi buah air. Yang bezanya adalah ianya daripada tumbuhan. Okay, pada waktu panas melalui stomata daun atau celah batang, tumbuhan ni boleh serap gas. Dia menyerap gas karbon dioksida dan oksigen untuk proses fotosintesis dan respirasi. Kemudiannya gas oksigen tu yang telah dihasilkan, dia akan keluarkan melalui liang yang sama. Jadi proses ini disebut transpirasi. Okey, kemudiannya selepas proses penguapan tersebut berlakunya proses kondensasi, iaitu proses pertukaran air daripada wap air itu kepada cecair. Okey, dan kemudiannya adalah presipitasi, iaitu hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titisan air atau salji. Tajuk saya seterusnya ialah pembahasan hujan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni Allah telah turunkan beberapa istilah hujan yang lain, seperti alma, matar, gai, sayyib, wabil dan juga waduk. Setiap istilah ni mempunyai maksud dan karakter tersendiri dia. Alma ni maksudnya ialah air. Air di sini yang bermaksud air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atmosfer ke permukaan bumi. Dan biasanya al-ma' ni disandarkan dengan kata minas sama as-sama. Okey, yang kedua ialah matar. Matar ni air yang diturunkan dari atas atmosfer dengan kadar air yang kecil, atau biasanya disebut dengan maksudnya hujan gerimis. Macam yang saya terangkan, hujan gerimis ni adalah hujan yang rintik-rintik, hujan yang sangat sedikit. Okey, seterusnya ialah guide. Guide ni bermaksud air hujan yang turun dari atmosfer dengan kadar yang sedang. Maksudnya titisan air yang turun dari atmosfer itu tidak kecil dan juga tidak besar. Seperti air yang turun tu bukan dalam kuantiti yang sedikit dan juga bukan dalam kuantiti yang banyak. Kemudian saib. Saib ialah air hujan yang turun dari permukaan atmosfera ke permukaan bumi dengan kadar yang sangat lebat dan juga kadar air yang banyak.
Hujan ni disertakan pula dengan guruh serta kilat dan juga angin ribut taufan. Wabil pula bermaksud air hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dengan kadar air besar atau air yang banyak, tetapi tidak disertakan dengan kilat, guruh ataupun angin yang kuat. Yang terakhir adalah wadok. Wadok ni air yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk yang membeku seperti salji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahjani binti Ahmad Jahari ingin membentangkan tentang penafsiran ayat hujan menurut mufassir. Proses turunnya hujan. Proses turunnya hujan mempunyai 4. Yang pertama ialah melalui panas matahari. Menurut Quraisy Shihab, hujan ni adalah hasil pengumpulan wap air laut dan lautan yang membentuk awan dan kemudian berubah setelah semakin besar, barulah menjadi titisan air atau salji. Wap-wap air yang terkumpul bagaikan diperah lalu tercurah dalam bentuk hujan ataupun embun. Manakala menurut Ibnu Katsir, panas matahari membuat wap-wap air terbawa oleh angin menuju atmosfera. Haba dari matahari membuat wap air dari lautan, sungai atau lopak dibawa pergi oleh angin. Kemudian wap air ini terkumpul menjadi awan yang besar dan semakin lama dia semakin berat sehingga jatuhnya titisan air atau salji ke permukaan bumi. Proses yang kedua ialah angin. Menurut Sayyid Qutb, angin yang menggerakkan awan dari lautan dan awan haba yang merangsang kehadiran wap air. Manakala angin sejuk itu jadikan wap itu tebal sehingga menjadi awan. Kemudian Allah menggerakkan awan ini dengan arus udara dalam lapisan udara yang berbeza. Manakala menurut Hamka pula, angin yang bertiup kencang dan tumbuhnya awan yang berketul-ketul, lama-kelamaan ia menjadi semakin pekat dan berair. Kemudian awan yang tebal ini digerakkan lalu turun menjadi hujan. Dan seterusnya ialah awan. Menurut Sayyid Qutb, Allah mengumpulkan awan supaya bertindih. Apabila beratnya sudah melebihi, maka keluarlah titisan hujan daripadanya. Dari awan ini, hujan turun dengan lebat dan kadang-kadang hujan bercampur dengan ais. Proses yang keempat ialah turunnya hujan. Seterusnya ialah fungsi hujan. Fungsi hujan mempunyai 3. Yang pertama ialah hujan sebagai rahmat. Menurut Ibnu Katsir, Allah menurunkan hujan yang lebat untuk minum dan bersuci oleh kaum muslim. Kemudian tanah yang berpasir menjadi kuat dan padat oleh kerana siraman air hujan yang lebat. Menurut Hamka pula, hujan dapat memenuhkan telaga dan takungan serta pasir yang bertaburan menjadi keras sehingga mudah untuk dipijak. Menurut Quraisy Shihab, air hujan ini dapat memenuhi keperluan hambanya di padang pasir. Air hujan digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib dan sunnah. Fungsi hujan yang seterusnya ialah hujan sebagai azab. Menurut Quraisy Shihab, musibah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yang derhaka pada zaman Nabi Nuh. Allah menghukumnya dengan cara menurunkan hujan yang sangat lebat dan tanpa henti sehingga membanjiri semua penempatan yang diduduki oleh kaum Nabi Nuh. Menurut Ibnu Katsir pula, air hujan yang turun berterusan sehingga Allah tenggelamkan seluruh penduduk bumi kecuali mereka yang berada dalam perahu Nabi Nuh. Fungsi hujan yang terakhir ialah hujan sebagai perumpamaan. Menurut Ibnu Katsir, hujan lebat yang mengenai batu sehingga batu itu menjadi licin dan tanah di atasnya hilang, serta dengan amalan orang-orang yang riak akan lenyap di sisi Allah. Padahal bagi mereka, amal perbuatan mereka seperti bumi di atas batu. Pada ayat di atas, Allah membandingkan orang yang bersedekah disertai dengan riak diibaratkan seperti hujan yang lebat yang melanda tanah di atas batu yang licin. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kadar air hujan menurut mufassir. Air hujan yang diturunkan oleh Allah ke bumi mempunyai kadar atau ukuran yang telah diatur olehnya. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 11, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Prosesi air hujan tidak hanya penting dalam bentuk jumlahnya, tetapi juga kecepatan turunnya butir air hujan menurut ukuran yang diperlukan. Kecepatan butir air hujan tidak melebihi kecepatan standar, tidak peduli berapa ukuran butir air hujan itu. Pada umumnya, butiran air hujan mempunyai diameter 4.5 mm.
Tidak berarti kecepatannya makin tinggi. Kecepatannya tetap, iaitu sekitar 8 meter per detik. Hal ini disebabkan kerana bentuk butiran yang cair itu akan berinteraksi dengan udara dan angin sehingga bentuk butir air itu berubah sedemikian rupa yang mengakibatkan kecepatan jatuhnya menurun dan tidak melebihi kecepatan standar. Air hujan terasa tawar. Air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit melalui proses-proses yang tertentu, akan tetapi atas kehendaknya, air asli itu menjadi air tawar. Seperti firman-Nya dalam surah Al-Waqiah ayat 68 hingga 70. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya itu atau kamilah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Air hujan pada mulanya terasa asin, iaitu pada saat masih menjadi air laut. Zat penyebab asin telah dihilangkan di mana air laut menguap sebagai akibat dari panasnya sinar matahari. Kemudian, wap air tersebut menjadi terasa tawar dan merupakan air yang bersih. Air tawar bergerak dalam ruang lingkungan atmosfera. Jika ada zat-zat yang mencemarinya, yang merupakan karbon monoksida, karbon dioksida dan nitrogen, maka ketika air itu turun dalam bentuk hujan, ia akan mengalir sekali lagi dalam bentuk hujan asin ke dalam laut. Allah menganugerahkan kepada kita suatu proses yang baik, iaitu proses fotosintesis dan pernafasan pertubuhan. Hasilnya, makhluk Allah dapat menggunakan air yang telah diproses itu secara selamat. Apakah manfaat air hujan? Yang pertama ialah salah satu bentuk kekuasaan Allah. Yang kedua, menyucikan diri. Yang ketiga, pembersih dan pembasmi terbaik untuk bumi yang tercemar. Yang keempat, boleh dijadikan sebagai sumber tenaga. Dan yang terakhir, menyuburkan tanah yang kering kontang di atas muka bumi ini. Di sini kita dapat lihat bahawa air hujan adalah sangat penting untuk makhluk Allah di atas muka bumi ini, mahupun pada manusia ataupun pada tumbuhan. Penafsiran air hujan berdasarkan perspektif sains. Proses penurunan hujan ialah satu bentuk pembendakan wap air yang berasal daripada awan di atmosfera. Jadi, saya akan menjelaskan proses penurunan hujan menggunakan pendekatan sains. Jadi, proses-proses penurunan hujan boleh digambarkan seperti dalam slide ini. Bermula dengan panas matahari. Disebabkan panas matahari, awan akan terbentuk. Apabila terdapat air di lautan menerima tenaga pancaran daripada matahari, tenaga haba ini dia akan mengakibatkan proses pembendakan molekul air. Jadi, setiap kali getaran hidrologi cahaya matahari mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber tenaga. Seterusnya adalah angin. Angin itu udara yang bergerak atau ini bergerak dari kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah, atau dari kawasan yang mempunyai suhu rendah ke kawasan bersuhu tinggi. Pergerakan angin itu sendiri berfungsi untuk mengumpulkan haba bumi. Panas matahari yang menyebabkan tekanan udara, ianya akan bergerak ke dalam angin yang bawa dengan uap air untuk mengumpul ke atas awan dan kemudian bertukar menjadi hujan. Awan pula ialah titisan air atau kristal yang boleh dilihat terangkai di atmosfera di atas permukaan bumi. Awan juga ialah himpunan titisan wap air di atmosfera yang berasal daripada air laut, pasir atau sungai. Lalu daripada pengumpulan wap air itu boleh menyebabkan hujan. Wap air yang naik ke atas disebabkan oleh gangguan angin. Bila wap air mencapai tinggi di atmosfera, suhu akan menurun dan wap air akan terkondensasi dan bertukar menjadi cair. Bila titisan air ini akan bertabur membentuk awan besar dan boleh dilihat dari bumi seperti serumpai kapas yang tergantung di langit dan bergerak ketika angin bertiup. Akhir sekali adalah penurunan hujan. Hujan ialah satu bentuk kecepatan wap air yang berasal dari awan di atmosfera. Air hujan yang turun ke atas permukaan tanah sebahagiannya akan menyusup ke dalam tanah dan sebahagiannya akan mengalir di atas tanah sebagai sungai permukaan. Unsur hujan itu disokong oleh udara sekeliling awan yang telah tepu atau saturated dengan wap air. Dalam keadaan tepu ini, udara tak lagi mampu untuk menampung kadar lemak yang terkandung di dalam udara. Ini boleh berlaku kerana suhu udara menurun atau peningkatan paras air. Jika mana-mana keadaan ini berlaku, presipitasasi air di udara akan berlaku dan ini akan hujan. Seterusnya adalah mengenai istilah yang digunakan dalam Al-Quran dan sains. Jadi, hujan ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesinambungan kehidupan di muka bumi. Jika hujan tidak turun dalam masa yang sangat lama, boleh dianggarkan aktiviti semua kehidupan akan terganggu. Getaran air yang berlaku di bumi adalah getaran yang menakjubkan dan membuktikan kekuasaan dan kehebatan ciptaan Allah. Dalam istilah Al-Quran menjelaskan bahawa angin Al-Rih di sini memainkan peranan yang penting dalam proses peningkatan dan transpirasi wap air yang datang dari permukaan bumi dan tumbuh-tumbuhan di atmosfera. Dari segi Al-Quran juga menyebut bahawa awan As-Sahaba memainkan peranan yang penting dalam proses hujan. Awan yang dimaksudkan di sini ialah pengumpulan wap air menjadi awan kerana apabila wap air terbawa sehingga ke atas atmosfera, wap air akan menjadi lebih sejuk dalam bentuk awan cumulonimbus dan akhirnya akan bergumpal bersama dan menukar warna kepada kelabu atau kelabu kehitaman. Dan apabila awan tidak lagi menahan wap air, hujan turun dari atas atmosfera ke permukaan bumi. Akhir sekali ialah air hujan terasa tawar.
Air hujan yang Allah turunkan dari langit melalui proses seperti yang terangkan sebelum ini. Kebanyakan air yang tersejat dibawa pergi oleh angin adalah dari air laut, dan air laut itu rasanya masin. Tetapi di atas kehendak Allah, air masin itu boleh bertukar menjadi air tawar. Terdapat perkataan dalam ayat yang dinantikan tersebut yang bermaksud masin atau pahit yang tidak boleh diminum. Pahit penyebab garam telah dikeluarkan melalui kitaran kita semula yang dicipta oleh Allah, di mana air laut menguap akibat panas matahari. Maka, wap air akan semula jadi segar dan bersih. Kalau bukan kerana rahmat dan kurniaan Allah, sudah tentu air hujan akan menjadi masin dan tidak boleh digunakan oleh manusia dan haiwan. Air tawar bergerak dalam skop atmosfera. Jika ada bahan mencerminkannya sama ada dalam bentuk air dan dioksida, karbon dioksida dan nitrogen, jadi apabila air jatuh dalam bentuk hujan, ia akan mengalir sekali lagi dalam bentuk hujan asid. Kerana beberapa jumlah oksida yang apabila mengalir dalam air akan bertukar menjadi bahan asid yang mempunyai kesan yang besar pada makhluk hidupan. Sebenarnya, terdapat banyak pengaruh negatif kepada manusia. Oleh itu, Allah memberi kita proses yang semula jadi. Hadiahnya ialah wap air yang berasal dari air laut dan darat, serta melalui proses fotosintesis dan respirasi tumbuh-tumbuhan. Wap air kemudiannya akan naik dan mengembang menjadi awan mendung, kemudiannya datanglah air yang bersih iaitu hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah daripada Grup C, Kumpulan 2. Pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang kadar air hujan dari segi saintifik. Para ilmuwan menjelaskan bahawa kadar air di awan sedikit, iaitu hanya 2% dari jumlah air yang berada di atmosfera adalah dari muka bumi. Maksudnya kat sini, muka bumi kita ada banyak air. Contoh macam air laut, air sungai, air tasik. Jadi yang dia kata kat sini hanya 2% je daripada jumlah laut, sungai dan tasik semua tu turun ke bumi. Maksudnya hujan yang turun tu hanya 2% je daripada air-air tersebut. Okey. Kemudian 1 detik mempunyai dalam 16 juta ton air disejat dari bumi yang menghasilkan 513 trilion ton air per tahun. Maksudnya setiap tahun air 513 trilion ton diturunkan, dan setiap detik, maksudnya setiap saat 16 juta ton air disejat. Jadi setiap tahun air hujan disejat dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah yang tetap, iaitu 513 trilion ton. Jadi jumlah yang tetap ini telah ditetapkan oleh Al-Quran dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Okey, kita sambung slide yang seterusnya. Jadi dekat sini Al-Quran ada menyatakan وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Ayat 11 surah Az-Zukhruf. Okey, dari sini kita boleh nampak Al-Quran menceritakan tentang hujan yang turun dekat muka bumi adalah mengikut kadar yang tertentu. Dia tak akan turun sepenuhnya, dia akan turun mengikut keperluan. Jadi sebenarnya yang slide sebelum tadi, setiap tahun hujan perlu turun 513 trilion ton. Kalau hujan tak turun 513 trilion ton, sekula ataupun kitaran hujan yang turun ke muka bumi akan jadi tak seimbang. Sebab tu kita akan ada kemarau, kita akan ada tak cukup air, ada musim hujan, terlampau hujan. Okey, seterusnya manfaat air hujan. Saya akan menerangkan manfaat air hujan ni dari segi saintifik lah. So yang pertama, menghidupkan tanah yang mati. Okay, macam mana hujan boleh menghidupkan tanah yang mati? Pelik kan? Okay, macam ni. Sebenarnya hujan ni dia mempunyai mineral. Mineral tu datang dari mana? Mineral tu datang daripada lapisan air laut yang mengandungi bahan organik. Sebenarnya kat air laut ni mempunyai lapisan yang tidak lebih daripada 10 mm. Lapisan tu adalah bahan organik renik yang diproses melalui proses bahan seperti alga renik dan zooplankton. Jadi kedua-dua bahan ini dapat membentuk mineral seperti fosforik, magnesium dan kalium. Jadi bila air hujan bila air disejat daripada laut, jadi lapisan-lapisan tersebut pun dia akan termasuk ke dalam air yang sejat tu lah. Jadi dia akan sejat naik ke hujan, dia akan membentuk awan,
akan turunnya hujan dan akan jatuh ke tanah. Dan tanah tersebut akan mengandungi garam mineral seperti magnesium, kalium semua. Okey, kita sambung poin yang kedua, itu manfaat air untuk tubuh manusia. Okey, tubuh manusia ni sebenarnya 60% daripada tubuh manusia adalah air. Jadi manusia memerlukan air yang banyak dan air yang mencukupi untuk hidup dengan sihat. Jadi hujan, kenapa hujan penting untuk tubuh badan manusia? Sebab hujan tu turunnya dan akan turun ke sungai, dan sungai tu akan turun ke tanah, dan tanah tu akan menjadi sumber air untuk manusia. So air tu penting kerana dia dah ada mineral dan dia dah ditapis lah, tapis daripada tanah, dan air tu bersih dan bagus untuk manusia minum. Sebab tu air hujan penting. Kemudian poin yang ketiga, menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Okay, hujan ni kan apabila hujan turun ke tanah-tanah jadi subur kan. Apabila tanah subur, tumbuhan-tumbuhan pun akan jadi subur. Sebab hujan dalam atmosfera, dalam udara atmosfera ada nitrogen, ada karbon dioksida. Dan karbon dioksida tu, tumbuhan perlukan karbon dioksida untuk menghasilkan proses fotosintesis, yang proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan klorofil. Klorofil tu datang daripada mana? Sebenarnya klorofil tu datang daripada lapisan, saya cakap tadi, lapisan laut. Apa tadi? Alga ranik tu dia ada organisme yang boleh menghasilkan klorofil. So jadi tumbuhan-tumbuhan pun boleh hidup subur. Jadi tanpa hujan, tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman akan matilah, akan jadi kekuningan. Sebab tu kalau kita tengok, kalau contoh macam tanah musim kemarau, pokok-pokok semua mati. Bila musim hujan je, pokok-pokok semua subur, hijau. Mak saya pun tak ada pokok kunyit. Pokok kunyit saya pun kalau hujan mesti subur, mesti hijau muka je. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan menceritakan tentang kelebihan buah kurma. Kurma ni kaya dengan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Dia mengandungi banyak kalori dan karbohidrat. Dia juga mengandungi vitamin, mineral, serat serta antioksidan yang dapat menjauhkan kita daripada pelbagai penyakit bahaya. Okey, terdapat beberapa kelebihan buah kurma ini di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey. Antara hadis yang menyatakan kelebihan buah kurma, daripada Adi bin Hatim, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hindarilah api neraka walaupun dengan memberi sedekah sebelah buah kurma. Hadis ini menerangkan kemuliaan buah kurma, iaitu walaupun dengan hanya kita bersedekah sebelah buah kurma, kita terhindar daripada api neraka. Jadi bagi orang-orang yang mementingkan kesihatan dan supaya mereka sentiasa dapat dijaga dengan baik, buah kurma amatlah sesuai untuk dijadikan sebagai salah satu makanan harian mereka. Khasiat kurma ni diangkat tinggi oleh Rasulullah SAW kerana mempunyai nilai makanan yang tinggi. Kandungan protein di dalam kurma ni lebih kurang 1.8 hingga 2.0%. Serat gula 2.0 hingga 4.0%, manakala kandungan gulanya ialah 50% hingga 57% glukosa. Ini menunjukkan bahawa gula di dalam kurma sendiri telah ditukar secara semula jadi, dan ini sangat bagus untuk mereka yang ingin mengawal pengambilan gula. Keistimewaan kurma ni juga bila kita makan kurma, tenaga yang diserap oleh tubuh kita ni daripada kurma tu berlaku serta-merta. Sebaliknya kan, kalau kita makan gula atau gula dalam buah-buah yang dikenali sebagai fruktosa atau gula tebu atau gula pasir, biasanya gula ni tidak boleh diserap terus lepas kita makan, tapi memerlukan enzim lain untuk menghancurkannya sebelum glukosa ni diubah jadi tenaga. Jadi itu adalah salah satu kelebihan kurma. Kelebihan seterusnya ialah apabila kita makan kurma tanpa membuang kulitnya, ia mengandungi serat. Bahagian kulit tu mengandungi serat. Jadi ianya amat baik untuk mencegah barah, usus besar, kerana ianya melawaskan kita. Okey, selain itu, kurma ni mengandungi zat galian yang paling banyak, yang dikenali sebagai potasium. Potasium ni diperlukan oleh badan kita untuk sistem saraf, kerana kurma adalah excellent source atau sumber mujarab.
memang dalam susu, yogurt and makanan laut juga mengandung potasium, tapi jumlahnya sedikit saja. Jadi kurma ni adalah pilihan yang bagus untuk kita, adalah makanan sunnah yang bagus untuk kita amalkan. Seperti yang kita tahu, kurma ni sejenis buah yang kaya dengan zat besi, kalsium, fosforus, sodium, potasium, vitamin A dan vitamin C. Ia selalu dimakan pada bulan Ramadan kerana mempunyai khasiat serta nilai yang tinggi dalam dunia perubatan tradisional. Dari segi saintifik, amat berkesan bagi mengubati gangguan usus yang kronik, di mana ketidakselesaian glukosa menghalang penyerapan zat-zat makanan secara sempurna. Kurma juga mengandungi sejenis bahan protein serta garam galian yang menghentikan tindak balas buah biasa yang dicetuskan oleh glukosa dan yang dicetuskan oleh gluten dalam usus kecil. Tindak balas itu kan, kalau kita biarkan, boleh membawa kepada pengeluaran sel darah putih secara berlebihan. Ianya sudah terbukti, kurma ni dikatakan tumbuhan yang mempunyai pelbagai khasiat dan kegunaan yang banyak, dan di dalam Al-Quran juga telah disebut sebanyak 21 khasiat kurma. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Amira akan menerangkan tentang manfaat madu lebah. Okey, Allah telah meletakkan berkat dalam madu dan menjadikan sebagai ubat dari rasa sakit, dan madu telah didoakan oleh 70 Nabi. Riwayat oleh Aisyah, Muslim dan Ibnu Majah. Okey, kenapa madu ni bagus untuk manusia? Sebenarnya, madu ni dia mempunyai enzim di dalamnya yang merangsang kesihatan tubuh badan dan akan berfungsi untuk meningkatkan zat antibody untuk melawan sebarang penyakit lah. Sebab tu madu ni bagus untuk orang-orang yang sakit. So Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa yang menelan ataupun minum madu tu sebanyak 3 kali pada waktu pagi setiap bulan, dia tidak akan terkena penyakit yang teruk. Jadi madu ni sangat berkhasiat lah untuk tubuh badan manusia, sebab dia boleh melawan penyakit-penyakit yang seperti penyakit batuk tersilap. Sebab orang tu cakap kalau batuk kan, minum air madu. Kalau macam mak saya dia bagi air sejuk, lepas tu dia letak air madu, dan dia letak sedikit perahan air limau. Dia perahan limau dalam tu. Dia letak air sejuk, air panas apa madu. Lepas tu nanti esok dia baik lah. Air sejuk kalau minum waktu sakit tekak bahaya juga sebenarnya. Lebih baik air panas untuk melegakan tekak. Okay. Antara manfaat madu lebah terhadap kesihatan. Okay, rawatan pemulihan dengan minum madu pencampur air ketika perut kosong. Okay, ni sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi, Nabi akan minum air madu. Dia akan campur air sejuk dengan madu. Air sejuk tu dia akan simpan dulu semalaman. Lepas tu pada waktu pagi dia akan campurlah dengan air madu tu. Air sejuk tu dengan air madu tu, lepas tu dia minum. Sunnah Nabi. Okay. Lepas tu manfaat yang seterusnya, madu membuang segala bahan berbahaya yang terkumpul dalam urat dan usus. Dan minuman atau sapuan madu baik untuk menurunkan kelembapan yang berlebihan, batuk dan kahak, dan kesejukan badan menggigil, serta membersihkan hati dan paru-paru, dan membantu menghasilkan air kencing. Madu ni pun bagus juga kalau kita minum dengan air kan. Bila kita minum, dia akan jadi lagi senang nak melawaskan perut juga. Kalau kita nak buang air kecil kita tu dia tak jadi warna kuning sangat, dia akan jadi warna putih. Warna putih tu atas faktor kita selalu minum banyak air jugalah. Bila kita minum air banyak, jadi badan kita pun akan buang air banyak, so air kencing kita tak akan pekat. Bila kita tak madu lagi, tak pekat. So kalau pekat tu, contoh macam air kencing warna kuning juga, dia akan boleh menjadikan batu karang dekat pinggang, batu karang lah. Betul tak? Sebab tu madu berperanan sebagai cleansing effect untuk mencuci kita punya pundi kencing, untuk mengelakkan batu karang lah. Sebab tu madu tu bagus. Okay, slide seterusnya online. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Susu kambing juga merupakan sunnah pemakanan Nabi. Amalan minum susu merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Di dalam ayat-ayat ini telah menjelaskan bahawa Allah telah memberi manusia minum apa yang terhasil daripada dalam perairan hewan tersebut, yang terkeluar daripada
semua jenis kotoran dan darah, iaitu susu yang bersih daripada apa-apa yang mengandungannya, yang bermaksud tidak bercampur dengan apa-apa. Seterusnya adalah mengenai khasiat susu kambing. Antara khasiat susu kambing adalah mudah untuk dihadam. Kehadiran fat robust yang kecil dalam susu kambing menyebabkan susu kambing mudah untuk dihadam. Apabila susu kambing ini sampai ke perut, protein dalam susu ini dia akan membentuk curd yang lebih lembut berbanding susu lembu. Dan ini dia akan mengurangkan iritasi yang mungkin dialami oleh seseorang yang mengalami masalah iritasi ketika minum susu lembu. Seterusnya adalah dapat mencegah diabetes kerana susu kambing mengandungi lebih banyak silikon berbanding susu lembu. Ia juga bertindak sebagai ejen metabolik yang baik kerana mampu meningkatkan metabolic utilization of minerals seperti zat besi, magnesium, kalsium dan fosforus. Seterusnya, kehadiran A2 beta kesin yang ada dalam susu kambing yang lebih mirip kepada susu ibu baik untuk kesihatan manusia. Jadi menurut kajian, ini juga kurang menyebabkan alergi pada kanak-kanak setelah habis tempoh penyusuan ibu. Susu kambing juga dapat menguatkan tulang kerana susu kambing mempunyai jumlah kalsium yang tinggi. Satu cawan susu kambing membekalkan sebanyak 327 mg kalsium. Jumlah kalsium ini adalah lebih tinggi berbanding dengan satu cawan susu lembu. Susu kambing juga kaya dengan vitamin D, iaitu sebuah nutrien yang membantu penyerapan kalsium dalam tubuh dan seterusnya membantu menguatkan tulang. Susu kambing juga menghalang bone demineralization, iaitu di mana tulang menjadi lembut. Ia juga membantu perkembangan tulang di mana tulang boleh menjadi rosak akibat kekurangan zat besi. Selain itu, susu kambing dapat menyeimbangkan tahap pH dalam tubuh kerana susu kambing bersifat alkali yang ini hampir kepada tahap pH dalam susu ibu. Ini membantu untuk seimbangkan tahap pH dalam tubuh manusia. Selain itu, susu kambing juga kaya dengan fatty acid dan triglycerid dan kedua-dua ini sangat baik untuk kulit. Ia juga kaya dengan vitamin A, nutrien yang penting untuk kulit. Kandungan laktik asid dalam susu kambing juga melembabkan dan mencerahkan kulit. Jadi kita boleh menggunakan susu kambing untuk membasuh muka pada waktu pagi. Penggunaan sabun susu kambing juga dapat meningkatkan kesihatan kulit. Penggunaannya secara kerap juga menyebabkan kulit anda tidak perlu moisturizer. Selain itu, sabun susu kambing juga dapat membantu mereka yang menghadapi simptom eczema. Seterusnya, susu kambing memiliki bioavailability iron yang tinggi yang dapat membantu dalam penyerapan iron. Ini juga bermaksud ini dapat menghalang anemia. Susu kambing merupakan sumber magnesium yang baik. Magnesium merupakan mineral yang baik untuk jantung. Jadi, magnesium dapat membantu untuk mengekalkan denyut jantung normal dan juga menghalang pembentukan darah beku. Magnesium juga berfungsi bersama vitamin D yang juga merupakan nutrisi penting untuk jantung. Susu kambing juga dapat meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh manusia dan ini membantu untuk kesihatan jantung. Selain itu, kajian juga membuktikan susu kambing dapat dijadikan sebagai suplemen yang baik untuk menghalang peradangan. Susu kambing dapat trigger immune dan adaptive immune respon dalam badan manusia dan ini dapat membantu menghalang peradangan. Kajian menunjukkan kehadiran lipid dalam susu kambing dapat mengurangkan anxiety. Susu kambing juga mempunyai conjugated linoleic acid yang membantu perkembangan otak. Seterusnya adalah mengenai sunnah-sunnah ketika minum susu. Pertama sekali adalah dengan mencampurkan susu dengan air tetapi tidak dibenarkan untuk mencampurkannya dengan air sebelumnya maupun menjual susu tersebut kerana itu termasuk dalam menipu. Para ulama juga ada menyebutkan bahawa dikenal mencampurkan susu dengan air ialah sama ada untuk menyejukkannya atau memperbanyakkannya. Al-Iraqi juga ada menyebutkan bahawa hukumnya adalah harus mencampurkan susu dengan air sekiranya ia adalah untuk penggunaan sendiri atau ahli keluarganya atau tetamu-tetamunya. Dan boleh jadi ada sebab yang lain iaitu untuk menghilangkan rasa masam susu atau mengurangkan rasa masam tersebut. Seterusnya adalah membaca doa selepas minum susu. Sudah pasti sebelum minum susu kita perlu membaca doa, tetapi terdapat doa khusus selepas minum susu yang dapat kita amalkan. Akhir sekali adalah dengan berkumur-kumur selepas minum susu. Disunatkan untuk berkumur-kumur selepas minum susu sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi dalam banyak riwayat. Mengenai perkara ini, Ibnu Khuzaimah telah menyebutkan dalam kitabnya bab menyatakan dalil bahawa berkumur-kumur selepas minum susu adalah sunat bagi menghilangkan lemak, iaitu lemak susu di dalam mulut dan bukannya mewajibkan berkumur-kumur selepas meminumnya. Ibnu Muflih Al-Hanbali juga menyebutkan bahawa sunat berkumur-kumur selepas minum susu. Kemudian beliau menyebutkan sebahagian para ulama mazhab Hanbali yang kemudian ada menukilkan daripada para doktor bahawa banyak minum susu boleh merosakkan gigi dan besi. Oleh sebab itu, perlunya berkumur-kumur dengan air selepas meminumnya. Oleh itu, kita boleh fahami bahawa antara hikmah daripada perbuatan tersebut ialah menjaga kebersihan mulut daripada bau atau perkara yang kurang menyenangkan. Sesuai sebagaimana nilai-nilai yang sangat diberi perhatian oleh agama kita, soal kebersihan dan bersuci. Amalan pemakanan sunnah yang seterusnya ialah kismis dan halia.
Terdapat beberapa kelebihan kismis. Yang pertama ialah mengurangkan risiko strok. Yang kedua ialah mengelakkan sembelit. Hal ini kerana serat yang tinggi yang ada dalam kismis ni sangat bermanfaat untuk fungsi sistem pencernaan berjalan dengan lancar. Yang ketiga ialah meningkatkan kefahaman dan minat belajar. Yang seterusnya ialah menajamkan penglihatan dan minda. Kismis mengandungi vitamin A dan beta-karotin yang baik untuk kesihatan mata. Nutrisi ini berperanan melindungi mata dengan mengurangkan penghasilan dari kebebas yang boleh melemahkan daya penglihatan, di samping melindungi mata daripada terkena risiko katarak. Dan seterusnya ialah mengurangkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini biasanya berlaku akibat pengambilan garam yang berlebihan. Kandungan kalium yang tinggi dalam kismis ni dapat menstabilkan tekanan darah dengan cara mengembangkan salur darah semula jadi. Dan seterusnya ialah merangsang minda. Kismis mengandungi kandungan mineral surih bernama boron yang merupakan mineral penting untuk fungsi otak yang baik. Dan seterusnya ialah menguatkan daya ingatan. Boron ni juga mampu meningkatkan penumpuan, koordinasi tangan dan mata serta meningkatkan memori. Seterusnya ialah baik untuk kesihatan tulang dan melawan bakteria penyebab kerosakan gigi dan gusi. Kismis ni mempunyai kandungan nutrisi seperti kalsium dan fosforus yang membina tulang dan gigi yang baik. Nutrisi asid yang ada dalam kismis ni bertindak dengan mencegah kerosakan gigi dan pembiakan bakteria dalam mulut. Seterusnya ialah khasiat halia. Halia mempunyai 6 khasiat. Yang pertama ialah menguatkan ingatan. Yang kedua ialah melancarkan perjalanan darah dalam tubuh serta memanaskan badan. Halia ini mengandungi kromium, magnesium dan zinc yang boleh membantu untuk melancarkan aliran darah serta mengelak dari kesejukan, demam dan peluh yang berlebihan. Dan seterusnya ialah membantu penghadaman. Halia ini juga mampu melegakan kejang perut dan kembung perut yang disebabkan oleh gastrik. Hal ini kerana halia ini menggalakkan pundi hempedu merembeskan cecair coklat kekuningan atau dikenali sebagai bile yang merangsang penghadaman. Dan seterusnya ialah menguatkan urat saraf. Dan yang terakhir ialah mengurangkan lendiran dan kahak. Jika kita mengalami gangguan pernafasan kerana batuk, halia membantu dalam mengembangkan paru-paru dan mencairkan kahak. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kebaikan buah zaitun dan buah tin. Wattini wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun. Surah At-Tin ayat 1. Makanlah buah zaitun dan pakailah ia untuk minyak. Sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkati. Berdasarkan ayat tersebut, jelas kita dapat lihat bahawa buah zaitun dan buah tin mempunyai khasiat yang sangat luar biasa. Apakah khasiat buah zaitun? Antaranya ialah mengurangkan kolesterol dalam darah dan mencegah kanser. Selain itu, buah zaitun juga mengandungi vitamin dan mineral. Namun begitu, tiada lagi kajian yang menunjukkan kuantiti vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah tersebut. Buah zaitun mengandungi vitamin E yang sangat tinggi yang menjadikan buah zaitun sebagai sumber antioksida yang sangat baik. Buah zaitun dibekali dengan sebahagian tumbuhan di mana kebanyakannya ialah antioksida, sebagai contoh L-European dan yang lain-lain. L-European berupaya dalam mengurangkan tekanan darah tinggi. Kajian terhadap haiwan telah dijalankan dan menunjukkan bahawa apabila haiwan tersebut disuntik dengan L-European yang terus masuk ke dalam saraf, L-European akan mengurangkan tekanan darah secara sistolik dan diastolik. Tidak heranlah bahawa buah zaitun ini digunakan dalam perubatan tradisional dalam masa kini maupun masa dahulu dalam mengurangkan tekanan darah tinggi. Kajian menunjukkan L-European melindungi hypothalamus, iaitu bahagian penting pada otak, daripada tekanan oksidatif. L-European juga meningkatkan fungsi mitokondria melalui pengaktifan laluan RF2. Selain daripada mengurangkan tekanan darah tinggi, L-European juga mempunyai kesan perlindungan terhadap jantung, kesan anti keradangan, antioksida, anti-kanser dan kesan perlindungan terhadap sistem saraf. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kebaikan buah delima. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang menjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Surah Al-An'am ayat 141. Apakah khasiat buah delima? Yang pertama ialah dapat mengawal keseimbangan air dalam badan. Yang kedua, memastikan jantung berdegup stabil. Yang ketiga, mengembalikan otot yang kelitihan. Yang keempat, membolehkan otot bergerak dengan lebih mudah. Selain itu, buah zaitun juga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Kajian menunjukkan pengambilan jus buah delima dapat menurunkan kadar tekanan darah secara sistolik. Penurunan tekanan darah tersebut dapat terjadi pada jangka antara 2 minggu dan yang paling optimal terlihat dalam 12 minggu. Jus delima kaya dengan kandungan antioksidan polyphenol yang dapat melawan atherosclerosis serta peradangan
pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Lambat laun, manfaat buah delima juga akan nampak pada penurunan kolesterol dan kesihatan jantung secara keseluruhan. Selain itu, buah delima juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh badan kita. Satu buah delima menyediakan sekitar 40% kebutuhan vitamin C harian pada kita. Selain itu, antioksidan yang terkandung dalam buah delima dapat melindungi tubuh kita dari infeksi yang berkaitan dengan dialisis atau penyakit ginjal serta komplikasi penyakit kardiovaskular. Buah delima mengandungi antioksidan yang kuat yang bekerja melawan peradangan di seluruh tubuh, mencegah stres oksidatif serta kerosakan akibat radikal bebas.